Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dikasihi Abang Nasir dan keluarga, tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu, para hadirin sidang Jumaat, mudah-mudahan kita senantiasa di bawah pemeliharaan Allah dan di bawah naungan rahmatnya, insya-Allah. Amin. Alhamdulillah, segala puji hanya layak bagi Allah. Salawat dan salam ke atas junjungan Nabi SAW. Syukur yang tidak terhingga pada pagi ini dapat kita bersama-sama untuk menyambung sesi tadabbur Al-Quran. Cuma pagi ini kita nak bawa satu tajuk khusus, yang mana tajuk ni sepatutnya kita kongsi pada bulan sudah Maulid Rasul, tapi oleh kerana saya ada jemputan di Masjid Al-Furqan, Taman SPPK, jadi kita bawa pada hari inilah. Maknanya surah Ali Imran kita tangguhkan seketika. Kalau ikut sambung Ali Imran kan. Okey, baik. Pertama kita nak lihat berapa kali ataupun berapa tempat disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua maklum dalam Al-Quran ada satu surah namanya surah Muhammad. Surah Muhammad. Nama Muhammad itu sendiri berapa kali diulang dalam Quran? Baik, pertama kita tengok surah Ali Imran. Muka surat 68. Sebelah kiri juzuk 4. Ali Imran. Ayat 144. 144. Jumpa ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Jadi ada kalimah Muhammad di situ, nama Nabi lah. Ayat ini pernah dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar ketika Nabi wafat. Masa tu para sahabat ramai yang tak boleh terima kan. Bukan tak terima takdir, tetapi terlampau sayangkan Nabi tu, tak nak berpisah dengan Nabi. Sayyidina Umar antara yang paling ketara lah. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar sampai, dibacanya ayat ni. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan Muhammad itu hanyalah seorang rasul yang mana sebelumnya telah didahului beberapa orang rasul. Makna rasul sebelum ni pun wafat juga, meninggal juga.
Bila Sayyidina Abu Bakar baca ayat ni, sahabat-sahabat lain respon dia, orang kata apa, seakan-akan kami tak pernah dengar lagi ayat ni. Padahal dia orang pun hafal, dia orang pun tahu kan, seakan-akan kami tak pernah dengar ayat ni. Okey, itu satu. Kedua, kita lihat surah Al-Ahzab. Al-Ahzab. Selepas surah Sajadah, Ahzab. Luqman, Sajadah, Ahzab. Muka surat 423. Juzuk 22. Apa makna Ahzab? Ahzab 423 sebelah kanan, juzuk 22. Ahzab adalah jamak daripada Hizbun. Hizbun ni kumpulan. Kita sebut hizib ya, ada orang amal hizib, kumpulan-kumpulan zikir, selawat. Hizbun, jamaknya Ahzab. Hizbullah. Dalam Quran ada Hizbullah, Hizbus Syaitan. Dalam surah apa? Mujadilah. Okey, cuba cari kat mana kalimah Muhammad. Ayat 40. Ayat 40. Makana Muhammadun. Tu. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Situ cukuplah. Makana Muhammad. Ayat 40. Muhammad itu bukanlah aba, bapa. Aba, abu, abi. Situ aba. Bukanlah seorang bapa min rijalikum, dari salah seorang antara kamu. Okay. Ayat ni berkait dengan anak angkat Nabi, Zaid bin Harisah. Ada cerita dia, tapi kita tak urai di sini. Zaid bin Harisah. Maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Okey, seterusnya kalimah Muhammad seterusnya surah Surah Sajadah yang mana? Okey. Kenapa surah Sajadah ni biasanya surah pendek-pendek ni pun ada belakang, tapi surah Sajadah ni ada 30 ayat ni sedih antara dia macam dia 30 ayat je. Kenapa tak? Susah nak jawab tu bang. Kenapa surah biasanya surah pendek-pendek ni ada belakang? Okey, kalau kita lihat antara surah yang diselit-selit lah, dipanggil selit. Selain pada Sajadah, kat depan kita ada surah Al-Anfal. Anfal pun dalam dekat-dekat 5 helai kan. Sebelum tu Al-Baqarah panjang-panjang kan. Dia sulam lah, dia sulam. Kalau tengok ulasan-ulasan para ulama, tokoh-tokoh ilmuwan, dia kata umpama bunga yang disulam-sulam, letak sini, letak sini, letak sini, letak sini. Wallahu alam, ya, hakikatnya hanya Allah yang lebih mengetahui. Kat mana kata tadi? Apa? Al-Ahzab kan? Al-Ahzab. Ahzab dah baca kan? Lepas tu surah? Belum sebut lagi. Al-Fatah. Okay, surah Al-Fatah muka surat
515 ayat terakhir. 515 juzuk 26 ayat terakhir. Sempadan dengan surah Al-Hujurat. Dia berjiran selepas tu Hujurat. Al-Fatah, Fathun, masdar. Fatah, Fatihah kan. Benda-benda yang samalah kalimah tu. Okey, ayat ni masyhur sebenarnya. Ayat 29 ni. 6 baris. Muhammadur Rasulullah tu. Muhammad ada kalimah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya, dengan Nabi, makna orang beriman lah, para sahabat. Asyidda, bersikap keras, alal kufar, terhadap orang kafir. Dengan orang kafir kena bersikap keras. Cuma kafir di situ dalam catatannya adalah kafir harbi lah. Bukan semua kafir. Kafir yang memerangi Islam, yang memusuhi, yang menzahirkan kebencian, maka asyidda, kena tangani mereka dengan tegas, keras. Keras tu terutama perang. Kalau perang memang keras lah. Ya, asyidda. Adapun sesama orang beriman, ruhama bainahum. Ruhama bainahum. Berkasih sayang. Jangan terbalik kan. Ni dengan orang kafir harbi berbaik-baik, dengan orang beriman pula bermusuh. Okey. Kemudian undur ke belakang, ke belakang sikit je. Surah Muhammad. Yang tadi kita sebut surah Muhammad. Dalam surah Muhammad ada satu nama Muhammad juga. Muka surat 507. Sepatutnya Muhammad dulu baru Al-Fatah, tapi saja je. 507 surah Muhammad. Okey, boleh nampak kan? Ayat 2. Ayat 2. Walladzina amanu wa 'amilus solihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Okey. Sebelum itu, berapakah surah yang diberi nama Nabi? Cuba ingat-ingat tengok. Yang selama kita baca Quran kan, nama surah tu nama Nabi. Ini satulah Muhammad. Yang lain siapa ingat? Yasin tu gelaran Nabi lah. Tak apa, nama-nama Nabi lain pun tak apa. Yasin, Toha tu. Nabi-Nabi lain pun tak apa. Kita ada surah Yusuf, Yunus, Hud, Ibrahim. Ada lagi? Yaqub. Ada tak? Yaqub tak ada. Nama surah tu lah tak ada. Yaqub tak ada. Dah cukup? 5 lah. Yunus. Yang situ tu berturut-turut tu. Yunus, Hud, Yusuf berturut-turut tu. Lepas pada surah At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf. Lepas tu Ibrahim. Lepas tu Muhammad. 5. Ada satu lagi. Semuanya 6. Luqman bukan Nabi. Nuh. Surah Nuh. Nabi Nuh. Jadi ada 6 nama Nabi yang dijadikan tema nama surah. Bukan. Yang tu kita kategorikan nama-nama yang bukan Nabi. Maknanya Luqman, Maryam, satu lagi. Jadi 3. Maryam, Luqman. Tapi bukan Nabi. Nama-nama orang soleh lah.
Satu lagi, ini 3. Surah yang sepatut kita sambung pagi ni lah. Imran. 3 tu bukan Nabi. Jadi campur semua 9 lah nama. Quran ni kalau kita buat analisa dari sudut nama surah saja, memang ada ulama kaji. Nama binatang kan. Nama binatang ada 6. Nama kiamat banyak, Nama-nama waktu duha, al-lail, asy-syam, nama-nama tempat, pokok. Tu adalah dia punya rahsia-rahsia. Okey. Balik kepada Muhammad tadi ni, nama Nabi kita SAW. Dalam Quran tak banyak, 4 je. Paling banyak Nabi Musa lah. Kedua banyak Nabi Ibrahim apa semua kan. Muhammad hanya 4. Cuma kita tambah satu lagi plus. Buka surah As-Saff. Muka surat 552. Ini plus lah. Okey, 552 ni dia tak guna Muhammad, dia guna Ahmad. Ayat 6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad tu Muhammad lah. Mubasyiran, aku memberi kabar gembira dengan kedatangan seorang rasul. Ya. Kemudian daripadaku, kata Nabi Isa. Mana dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat memang dah disebut kedatangan Nabi akhir zaman namanya Ahmad. Jadi Ahmad tu Muhammad. Okey, habis. Sekarang kita nak tengok tuan-tuan puan-puan. Ya ayuhar rasul dengan ya ayuhan nabi pula. Yang merujuk kepada nabi kita lah. Maknanya Allah tak panggil Muhammad, tak guna nama Muhammad, tapi menggunakan seruan ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul. Kita tengok ya ayuhan nabi dulu. Ya ayuhan nabi. Okey, kesemuanya untuk ya ayuhan nabi ada 13 tempat. Bermula, kalau kita ikut daripada susunan surah, daripada awal ke akhir, bermula dengan surah Al-Anfal. Tengok Al-Anfal sebelum surah At-Taubah. Muka surat mana dia? 185. 185. Al-Anfal juzuk 10. Okey, untuk muka surat ini ada 2 berturut-turut. Boleh nampak tak? Ya. Okey. Ayat berapa tu? Ayat 64 dengan 65. Ya ayuhan nabi, nampak? Ya ayuhan nabi, hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah Allah sebagai pelindungmu, cukuplah orang-orang beriman yang mendokong perjuanganmu, cukup. Kita ni itulah ayatnya pun. Hasbukallah, hasbunallah kalau kita kan. Hasbi rabbi. Cukuplah Allah sebagai pelindung, cukuplah Allah tahu, cukuplah segala-gala Allah. Lepas tu ya ayuhan nabi, diulang. Harridil mu'minin, harridil mu'minina 'alal qital. Wahai nabi, kobarkan semangat orang mukmin untuk turun berperang. Disuruh tiup semangat
atau bahasa kita bakar semangat kan. Disuruh harridil, bagi semangat. Turun ke medan perang. Bukan senang nak turun medan perang, risikonya mati kan. Walaupun kita sebut syahid tu dahsyat, tapi kadang mikir juga nyawa, tinggal isteri, tinggal anak, harta. Jadi tiupkan semangat supaya berjuang, turun ke medan jihad, qital. Okey. Kemudian ada satu lagi dalam surah Al-Anfal. Tengok sebelah sana. Sebelah saja, atas sekali. Ada kan? Ayat 70. Jadi surah Al-Anfal ada 3. Ya ayuhan nabi. Ayat 70, ya ayuhan nabi qul liman fi aydikum minal asra iya'lamillah fi qulubikum khaira ila akhir. Okey. Jadi surah Al-Anfal ada 3. Baki lagi 10. Jiran dia surah At-Taubah pula ada 1. Dalam surah At-Taubah ada 1. Dalam Quran, kalau kita lihat sedikit perbezaan ulama dalam mengira jumlah surah. Kita biasa pegang pendapat mengatakan 114 surah. Tapi ada yang mengira 113. Kenapa? Al-Anfal dengan At-Taubah dikira satu surah. Tak ada bismillah. Itu hujah setengah ulama lah. Tak apalah tu. Okey, yang kita nak tengok tadi ni muka surat satu mana dia? Belah sini. 199. 199. At-Taubah masih lagi juzuk 10. Buka-buka tu terus nampak atas sekali. Ya ayuhan nabi jahidil kuffar. Tengok. Ayat ni semua ayat perang. Ni ambil semangat. Yahya Sinwar Asy-Syahid. Jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim. Wahai Nabi, berjihadlah, menentang, berperang dengan orang kafir. Wal munafiqin waghluz. Tengok. Tadi yang kat sana tadi surah apa tadi? Surah Al-Fatah tadi asyiddah kan? Asyiddah 'alal kufar. Di sini waghluz. Sama juga. Bersikap keraslah terhadap mereka. Jadi kafir di sini maksudnya kafir harbi. Kalau kafir zimmi dia ada peruntukan ayat lain pula. Kalau sempat nanti kita tengok. Kafir zimmi, kafir apa lagi? Musta'man, kafir mu'ahid. Ada mu'ahad. Okey, surah At-Taubah 1 sahaja. Ayat 73. Seterusnya kita buka balik. Tadi dah buka dah. Al-Ahzab. Al-Ahzab. Kembali ke surah Al-Ahzab. Okey, untuk surah ini sahaja ada 5. Dan paling banyaklah ya ayuhan nabi. Muka surat 418. Mula-mula ayat pertama dah mula dah. 418 Al-Ahzab juzuk 21. Ayat pertama. Ya ayuhan nabi yuttaqillah, wahai nabi bertakwalah kepada Allah. Ittaqillah. Ittaqi baris bawah sebab seorang. Kalau ramai ittaqu kan, ittaqullah. Allah suruh nabi bertakwa. Adakah nabi tak bertakwa? Kenapa Allah suruh nabi bertakwa? Apa maksud dia? Maksudnya ialah tingkatkan ketakwaan. Nabi memang dah bertakwa dah. Paling bertakwa Nabi lah pun.
Tapi bila Allah suruh tu maksudnya tingkatkan lagi kualiti ketakwaan kamu. Itu maksud. Wala tuti'il kafirin, jangan taat kepada orang kafir, wal munafiqin. Sama macam yang tadi kan, yang jahidil kufar wal munafiqin surah At-Taubah tadi. Jangan kamu tunduk, kalau bahasa tuti' tu, jangan kamu tunduk kepada desakan orang-orang kafir, orang munafik, yang mereka itu memang sentiasa cari jalan untuk hancurkan Islam. Okey. Kemudian ayat 28, surah yang sama ya. Kat sini saja ada 5. Jadi kita tengok ikut turutan. Mana tu? Kat bawah. Tak. Ya ni maknanya memang Allah harfun nida lah. Kita nak cari yang ya tu je. Ya ayuhan nabi. An-nabi kat bawah tu dia bukan seruan kepada nabi, itu pemakluman ni. Mubtada. Aula tu khabar dia kan. Ini kita nak cari yang Allah direct. Wahai nabi. Kan? Okey. Kat mana tadi? Ayat apa? 28. Mana ke dia? Okey. Muka surah 421, jumpa ya. Ayat 28. Ya ayuhan nabi. Ni maksud Allah seru, Allah panggil, Allah tujukan khusus. Hai nabi, qul li azwajika, katakan kepada isteri-isteri kamu, azwaj, in kuntunna turidnal hayatad dunya. Suruh kata apa dekat isteri? Jika kamu inginkan kehidupan dunia beserta perhiasannya, wazinataha, fata'alaina, maka kemarilah agar aku berikan kepada kamu, umatti'akum mut'ah, dan aku ceraikan kamu. Jadi ada isteri Nabi yang ialah dari satu sudutnya itu fitrah perempuan, dia nak macam perhiasan, naklah juga barang kemas, nak merasa jugalah Zulian pun tak apalah kan. Ini sampai tak ada apa, duk macam memerap kat Nabi. Turun ayat ni. Susah jadi isi Nabi ni, walaupun kita kata mulianya mereka, tapi disiplin zuhud tu lain macam. Kamu nak perhiasan ke atau macam mana? Kalau kamu nak perhiasan boleh, tapi aku lepaskan dengan cara baik. Tetapi tengok kalau ayat 29 tu pula, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad darul akhirah fa innallaha 'adlil muhsinan minkunna ajran 'azima. Itu tengok sajalah, tengok ayat 30 tu. Berat jadi isteri Nabi ni. Guna ke mempergunakan? Dia tu kena faham. Kalau mampu tak ada masalah. Nabi dalam keadaan Nabi sibuk berdakwah. Selalunya dia bila tengok orang-orang kafir dengan perhiasan yang mewah-mewah, itu dibawa ibarat cerita tu kan. Dia mula hatta Nabi sendiri pun Allah pesan, wala tu'jibuka amwaluhum, jangan kamu terpesona melihat harta-harta mereka. Bukanlah menolak harta kan, tapi sampai harta itu pula kamu jadikan benda utama dalam hidup, bukan begitu tarbiyahnya. Ya. Ayat 30 tu tengok. Ya nisa an-nabi may yati minkum nabi fahishatin mubayyinah. Siapa yang buat benda tak elok di kalangan isteri Nabi, tengok, yudha'af lahal azab di'fan, mereka akan disiksa 2 kali ganda. Dia punya warning tu keras tu. Walaupun kita rasa seronoklah jadi isteri Nabi, keturunan Nabi kan. Dia orang kalau buat silap 2 kali azab. Silap tu bifahishah tu lah, bifahishah, benda-benda yang maksiat mungkar. Adalah dia punya tafsiran secara lebih terperinci kalau kita nak tengok kan, surah Al-Asr. Tapi itu gambaran permukaan je dulu. Okey, seterusnya ayat 45. Ayat 45 muka surat 424. Belah kiri. Jumpa ya?
Ya ayuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami utuskan kamu untuk apa? Syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Kalau sambung sikit, wa da'iyan ilallah biiznih wa sirajan munira. Okey, ada seruan ayuhan nabi itu, ya ayuhan nabi. Tapi di sini menarik juga, apa tugas nabi? Pertama, syahidan, menjadi saksi. Yang kedua, mubasyiran, membawa khabar gembira. Ketiga, naziran, khabar ancaman. Yang keempat, da'iyan, da'i ya. Da'iyan tu da'i ila Allah, mengajak manusia kepada Allah. Lepas tu sirajan munira. Yang ni dia bawa ayat tasbih lah. Tasbih. Nabi ni umpama sirajan munira, pelita yang menerangi. Siraj, jamaknya suruj. Ada kitab apa kalau hak Jawi tu, Tauhid, Sirajul Huda. Kitab akidah, Sirajul Huda, pelita. Maksudnya Nabi ni menerangi manusia dengan akidah yang benar, dengan Islam, cahaya Islam. Cahaya tu lah. Diumpamakan, ni tasbih dipanggil dalam balaghah, ilmu balaghah. Sirajan munira. Okey, muka surat yang sama, ayat 50. Panjang ayat tu. Ya ayuhan nabi, inna ahlalna laka azwaj. Okey, surah Ahzab ni dia perang Ahzab. Tapi ada juga selitan cerita keluarga, kekeluargaan, pasal isteri ya. Tadi pun pasal isteri tadi kan. Yang ni pun masuk balik. Azwaj. Okey, tak apalah tu. Yang akhir sekali, sebab semuanya 5. Okey, berbaki muka surat yang ada ni cuba cari kat mana. Siapa jumpa saya bagi hadiah. Berapa? 59. Ini pun tengok dia seru. Lepas pada tu siapa? Qul li azwajik, isteri juga. Di kekeluargaan. Ya. Institusi kekeluargaan bermula dengan suami isteri kan. Penting. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa bana, anak, wa nisa. Lepas tu pada orang perempuan lah. Ini ayat apa ni? Ayat pasal menutup aurat. Menutup aurat. Tu jalabib. Jalabib tu jamak bagi jilbab. Kat bawah tu hijab. Zalika adna an yu'rafna fala yu'zain. Ini antara hikmah kenapa orang perempuan kena tutup aurat. Antaralah hikmah. Pertama dia kata an yu'rafna, supaya boleh dikenali. Itulah identiti. Kalau orang Islam perempuan, itulah pakaian dia. Kalau lain pada tu, itu bukan Islam lah sepatutnya. Mungkin Kristian, mungkin tak ada agama, mungkin tak apa-apa. Kalau Islam, mesti macam tu identiti dia. Tu yu'raf kan, supaya dikenali identiti. Lepas tu fala yu'zain, supaya tak diganggu. Kalau yang tutup tudung labuh apa semua, diganggu juga. Tapi berbanding yang seksi-seksi, lagilah. Tapi kalau yang tutup elok tu, orang segan-segan sikit nak musik-musik kan. Okey, habis. Jadi berapa lagi baki semua daripada 13 ya ayuhan nabi? Dah berapa dah? Lagi 4 Okey, lagi 4. Kita ke belakang terus. Surah Mumtahanah. Mumtahanah, muka surat 551 ayat 12. Ayat kedua terakhir. Sepadan dengan surah Saf. Lepas tu surah Saf.
Tadi kita dah buka surah Sah. Ahmad tu Ahmad. Okey, atas sekali kan? Ya ayuhan nabi, idza ja'akal mu'minat. Oh, mu'minat lagi. Ini orang perempuan. Yubayi'na. Jika datang kepada kamu orang perempuan nak yubayi' apa? Yubayi' apa tu? Bai'ah. Berbai'ah. Jadi bukan orang lelaki je berbai'ah dengan Nabi. Orang perempuan pun datang memberi bai'ah. Cuma tak pegang tangan Nabi lah. Kalau orang lelaki boleh pegang tangan Nabi kan. Bai'ah. Memberi taat setia. Jadi bukan lelaki je. Orang perempuan pun. Ya. Berbai'ah. Berikrar, berjanji. Ibarat macam bersumpah lah. Bahkan biasanya dalam bai'ah tu akan ada sumpah. Wallahi wa tallahi wa billahi. Di sini bai'ahnya apa? Alla yusyrikna billah. Kami tak akan menyengutukan Allah. Wala yasriqna. Kami tak akan mencuri. Wala yaznin, tidak akan terlibat dengan zina. Wala yaqtulna auladahun, tak akan bunuh anak. Itu semua janji tu. Ini lebih kepada janji peribadilah untuk jauhi dosa-dosa besar. Ada bai'ah yang berbentuk jamaah. Bai'ah kita dengan pemimpin. Ya, tugas-tugas kita sebagai ahli. Okey. Surah Mumtahanah. Kemudian ke depan sikit surah At-Talaq 558. Muka surat 558. Ini satu juzuk lah. Juzuk 28. Surah Mumtahanah, surah At-Talaq dalam satu juzuk. Ayat pertama, ini pun bab wanita, kekeluargaan, munakahat lah. Ya ayuhan nabi, idza tallaqtumun nisa. Talaq, menceraikan. Jadi talak ni asalnya ta, lepas tu ada lam. Kita Melayu talak je kan, jatuh talak. Sebenarnya talaq. Tapi payah kan lidah Melayu kan. Udah jatuh talaq. Boleh bergerai benar. Kita sebut talak. Okey, habis. Kemudian depan dia surah At-Tahrim. Kalih je sebelah tu tengok At-Tahrim. Okey, di sini ada dua ayat dan cukuplah semua 13. Pertama ayat 1. Ayat pertama pun cerita pasal kekeluargaan juga. Banyak pasal azwaj. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahalallah. Ahallallahu laka tabtaghi mardata azwaj. Ini pun ada cerita lah. Lepas tu bawah, mana dia? Satu lagi, muka surat sebelah. Yang terakhir ayat 9, tengah-tengah tu. Kali sebelah sana, ayat 9. Ayat ni sama macam At-Taubah tadi. Kan? Lebih kurang kan? Ya ayuhan nabi, jahidil kufar wal munafiqin waghluz alaihim. Rasanya sama bentuk dengan At-Taubah tadi. Perangilah orang kafir, munafik. Kafir munafik ni kawan baik lah. Waghluz alaihim, dan bersikap keraslah dengan mereka. Kafir harbi, itu perlu dijelaskan lah. Bukan semua kafir. Okey, tadi kita dah buka Mumtahanah kan? Mumtahanah tadi. Cuba pergi situ balik. Okey, patah balik surah Mumtahanah. Ayat ataupun muka surat 550. 550. Mumtahanah. Okey, ayat 8. Ayat 8. Ini peruntukan kafir zimmi ataupun dalil yang selalu diguna menjadi hujah. La yanhakumullah. Allah tak melarang. Kan? Tak larang pun. Anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Tak larang apa? Daripada berbuat baiklah. Allah tak larang kita buat baik
berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kamu. Jadi tu kata harbi tadi tu asalnya perang. Tu harb tu perang. Kalau tak perang, tak adalah, buat baik je lah. Kita ada jiran dan muslim, kawan sekolah, kawan macam kita hidup biasalah. Saya zaman sekolah menengah tu, sekolah SMJ, jenis kebangsaan. Jadi Cina, India sama banyak dengan Melayu. Saya ramai kawan-kawan dan muslim yang rapat. Rapat sungguh lah, bukan rapat biasa-biasa. Terutama India lah. Rapat main bola sekali apa semua. Tak ada apa. Yang tidak memerangi kamu, itu apa lagi? Walam yukhrijukum min diyarikum, yang tidak berhasrat untuk mengeluarkan kamu daripada kampung kamu, bumi kamu. Mana-mana dia orang nak menjajah lah. Menjajah, nak menguasai bumi kita, negara kita. Bukan sekadar perang. Mereka nak menang dan kuasai tempat. Kalau tak ada benda tu, tak apalah. Okey. Habis. Cukup tak 13 yang ya ayuhan nabi? Cukup Jadi saya tak perlu tulis kat ni Semua dapat kan? Okey, sekarang kita tengok pula ya ayuhar rasul. Ini semua tuju pada nabi. Ya ayuhar rasul. Ya ayuhar rasul tak banyak berbanding ya ayuhan nabi, hanya ada 2 sahaja. Kedua-duanya dalam surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah. Kita tengok muka surat 114. Okey, 2 tempat, dua-dua dalam surah Maidah. Jumpa? 114 muka suratnya, sebelah kiri juzuk 6. Al-Maidah, hidangan dari langit. Ayat 41, panjang tu, separuh muka. Ya ayuhar rasul, wahai rasul, la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Tengok situ dulu. Apa pesanan Allah kepada Nabi? Wahai rasul, janganlah engkau bersedih atau disedihkan dengan sebab apa? Ada orang-orang allazi yang yusari'un. Yusari'un ni apa? Bersegera. Sari'un kan? Tapi bersegera tu kat mana? Fil kufri, dalam kekufuran. Sara'a yusari'un. Kita sepatutnya bersegera dalam kebaikan, tapi ada manusia dia bersegera dalam kekufuran. Kalau bab melawan Islam dia laju, bab mungkar, bab maksiat dia dulu. Ada. Jadi Nabi bersedih melihat manusia yang begitu. Tapi Allah kata jangan sedih. Jangan sedih ni maksudnya memang ada manusia macam tu. Kriteria, kategori manusia ni kan pelbagai, perangai, ragam. Jadi ada manusia yang dia bersegera dalam kekufuran. Jenis ni yang memang sakit kalau kita hadap. Kita buat apa pun dia pun akan lawan. Laju, counter balik, counter, serang. Itulah. Dia telajak rahmat. Istilah saya.
Dia nak tunjuk Islam tu rahmat, betul lah, tapi kadang terlajak. Dia nak jadi terpaling kan. Itu pun kadang jadi yusari'u juga. Dia bersegera backup. Kita tak gamak lah nak menyebut istilah munafik apa semua tu kan. Na'udzubillah min zalik. Okey, satu lagi kat mana? Cuba cari. Mesti kat depan lah pula. Tapi Al-Maidah ni panjang juga surah ni kan. Jenuh orang cari. Ayat 67. 67. Tadi 41. Bilanglah. Okey, dia macam berkait dengan yang tadi. Ya ayuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikan. Memang akan ada orang yang cukup cepat pantas melawan Islam, tapi tugas kamu sampaikan je. Terus jalan. Kalau nak dia sedih melarat-larat sampai tak berdakwah, apa kan? Bila kita sedih tengok perangai manusia yang menentang ni, kadang-kadang kita jadi down. Sudahnya tak berdakwah kan, rasa letih. Yalah asal nak cakap benda baik je, depa macam-macam kan. Tapi Allah kata, balik, sampaikan je. Tugas kamu sampaikan. Manusia ni macam ragam, ada yang begitu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Jika tidak, engkau dianggap tak menyampaikan amanah Allah. Berdosa. Sebab tu sifat wajib Rasul ni menyampaikan kan. Tabligh. Balik tu tabligh lah. Ni fi'il amar. Balik. Daripada balagha yuballighu tablighan. Wallahu ya'simuka minan nas. Ini pun penting juga ayat dia. Dan Allah akan pelihara kamu. Kamu teruskan. Aku pelihara kamu. Terutama dalam berhadapan golongan yang tadi itulah, golongan yang segera menentang Islam. Yusari'una fil kufr. Okey, ya ayuhar rasul. Kemudian kita ada satu plus. Macam tadi Muhammad ada 4 plus Ahmad. Yang ni pun ada plus juga. Tengok surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun, orang-orang beriman. Muka surat 345. Cantik nombor dia. 345. Okey. Ayat 51 tengah-tengah tu. 51. Kenapa saya cakap plus? Apa yang membezakan yang tadi dengan yang ni? Ada beza ke sama je? Tadi ya ayuhar rasul. Tadi mufrad, singular. Yang ni dia guna jamak. Kalau singular tu memang untuk Nabi sajalah, Nabi Muhammad saja. Yang ni semua Nabi. Tapi termasuklah Nabi kita juga. Termasuklah kan. Tu saya kata plus tu. Kalau tadi dia memang tuju Nabi seorang je. Ya ayuhar rasul. Yang ni ya ayuhar rusul. Jamak. Rasulun, rasulani, rusul. Jadi kalau rasul tu banyak disebut rusul. Bukan sebab sila eja tu. Dulu kita masa tak ngaji bahasa Arab ni, apa ni rasul, wow hilang. Itu ra bombaris depan. Ada banyak jamak. Rusul. Dia macam kutub lah wazan tu kan. Kitabun kitabani kutubun.
Jadi yang ini dituju pada semua rasul-rasul yang berjumlah 313. Apa arahan dia? Menarik, cuba tengok. Kulu, makan. Makanlah daripada yang baik-baik, minat thayyibat. Jadi makan benda baik, benda halal yang thayyibat ni bukan kita je, nabi-nabi lebih awal kena dulu. Sebab makanan ni membentuk saksiah kita, perjalanan hidup kita, hati kita, kesihatan kita. Dan makan tu untuk apa? Selepas tu, wa'malu salihah. Jadi bila dah makan, dah ada kederat, ada tenaga, beramal soleh lah. Bukan makan tidur. Makan, lepas tu untuk beramal soleh. Wa'malu salihah. Okey. Apa lagi? Baik, selain itu nak cerita pasal Nabi tadi kan. Tadi pun kita dah sebut dah sepintas lalu. Toha, Yasin, itu semua setengah ulama kata untuk Nabi lah tu. Bila Allah panggil Toha, maksudnya wahai Muhammad. Yasin, wahai Muhammad. Lepas tu apa lagi gelaran Nabi dalam Quran? Bahkan dijadikan nama surah. Surah belakang-belakang. Wahai orang yang berselimut, Muzammil dan Mudassir. Itu pun untuk Nabi lah tu. Ya ayyuhal muzammil, ya, mana ada memang ada seruan khusus tu. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir. Itu pun Nabi. Maksudnya apa? Kalau orang kata, kenapa nama Muhammad? Quran ni untuk Nabi kot kan? Patut nama Nabi lah berselerak merata-rata. Pada 4 yang tadi kita bilang. Itu Ahmad 5. Tak. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Itu ada gelaran-gelaran. Kemudian paling banyak apa dia? Ya ayuhan Nas tu masih umum lah. Dan ni untuk Nabi. Paling banyak ulama kata Qul. Qul tu untuk Nabi lah. Untuk Nabi katakan. Wahai Muhammad, katakan kat dia orang. Jadi itu memang berinteraksi direct dengan Nabi. Qul lah paling banyak. Berapa banyak dalam Quran? Nak kita bilang sama-sama sekarang? Tak balik. 332 kali. 332. Qul. 332. Qul saja. Mana itu semua untuk Nabi. Hei Muhammad. Qul tu, kalau kita tengok dia punya uraian ulama, ada 3 poin kat situ. Pertama, Quran itu datang dari Allah. Quran tu bukti daripada Allah. Kalau Nabi reka, sebab orang kafir kata Nabi reka lah, mana-mana. Nak qul buat apa? Jadi qul tu ada satu pihak lain yang menyuruh Nabi bercakap. Siapa dia? Allah lah. Itu bukti Quran dari Allah. Kalau Quran tu seperti yang didakwa oleh orang kafir, Muhammad reka, nak qul buat apa? Terus cakap je lah kan. Jadi qul. Itu satu. Yang kedua, qul itu menunjukkan wajib Nabi sampaikan. Macam tadilah tabligh tadi kan. Okey, soalan, kalau tak ada qul, wajib tak Nabi sampaikan? Kalau ayat-ayat Quran bukan semua qul kan? Ada je ayat yang tak ada qul. Wajib tak Nabi sampaikan? Wajib. Habis tu qul ni, ulama kata lagi wajib. Itu ayat dia. Mana lagi berat bila ada qul ni. Poin ketiga, qul itu juga menunjukkan pada setengahnya sesuatu yang memang sebelum itu Nabi tak tahu. Contohnya ada dialog-dialog berbentuk soalan, sahabat atau orang kafir tanya, wahai Muhammad, dia tanya soalan sekian-sekian kan. Qul. Wahai Muhammad, jawab.
Maknanya sebelum tu Nabi tak tahu. Turun ayat tu menjawab. Maknanya daripada tak tahu kepada tahu. Ya. Okey. Alhamdulillah, begitulah untuk perkongsian kita pada pagi ini. Ada apa-apa? Ya. Berapa? 332 kali. 332 kali. Paling banyak dalam surah Al-An'am. 40 kali. 40 kali dalam surah An'am. Cuba kalau yang ada masa tu baliknya tu kira betul tak betul. Al-An'am tu cari kul. Sebab ada seorang jemaah tu bila saya sebut macam tu, rupanya dia balik dia kira. Ada satu haji, dia duduk belah-belah Pekan Razaki sana. Lepas tu bila dia jumpa saya, dia kata, Ustaz kata ada 40. Saya bilang-bilang tak cukup. Haji bilang dapat berapa? Dalam 37 macam tu. Kat mana lagi 3 dia? Saya kata haji balik cari betul-betul ada. Tapi maksudnya rajin pula dia ngira. Seronok bagi ada macam main kan tengok. Dia kata bukan kira sekali, bila tersilap tu dah ulang balik kan. Dia kira-kira tak jumpa juga. Lepas tu saya pun bagi clue kat dia. Dalam surah Al-An'am tu mungkin kita terlepas pandang sebab ada kalimah qul yang dia bukan dengan baris mati qul. Lam tu dihidupkan dengan baris bawah. Kita duk cari qul kan. Tapi ada qulillah. Bila qulillah dia dah jam, tak nampak dah. Tengok betul tu. Qulillah. Kan. Biasa qul betul lah. Tapi bila dia ada kes apa? Sakinain. Iltiqa'us sakinain dipanggil. Nun lil wiqayah. Dia kena berbaris bawah. Qulillah. Waalaikumsalam. Okey. Semestinya. Memang itulah sepatutnya. Cuma tadi kalau Nabi, hukumnya wajib ain. Kalau kita hari ini fardu kifayah, wajib juga. Wajib kita sampaikan Islam kepada orang bukan Islam, tapi dia kifayah. Siapa dia? Para pendakwah, tok-tok guru. Atau kalau kita nak letakkan diri kita sebagai pendakwah, masa tu fardu ain untuk kita. Besarlah pahalanya, sangat hebat. Wa man ahsanu mimman da'a ila Allah. Tidak ada perkataan yang paling Allah suka, perkataan kamu mengajak manusia mengenal Allah. Itu paling Allah suka. Kan kita biasa dengar hadis, ballighu anni walau ayah kan. Ballighu anni walau ayah, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Apa satu ayat tu? La ilaha illallah. Itu paling tidak. Kita ajak mereka mengenal Allah, mentauhidkan Allah. Itu tabligh lah tu. Cuma kita ni tak jadi wajib ain. Kalau wajib ain hari-hari berdosa kita. Tak sampai ke Islam kan. Dengan jiran, dengan siapa-siapa kan. Tapi ada saya tengok kawan saya di Facebook lah, dia manfaatkan media sosial. Siapa yang ada Facebook tu boleh tengok, namanya Ustaz Adan Lauren, orang Sarawak. Dulu dia ni mubalik Kristian, lepas tu alhamdulillah masuk Islam, belajar di pondok Pasir Tumbuh. Dia letak dekat Facebook dia up status dia kata kepada rakan-rakan dia yang dulunya sama-sama bukan Islam lah kan. Saya mengajak anda untuk peluk Islam, kenali Islam. Dia letak. Maksudnya dia nak lepaskan tanggungjawab kan. Betul tu. Risau juga kalau Allah tanya ke akhirat nanti kamu pernah sampai ke Islam pada orang kan. Terutama pada kawan-kawan baik kita. Atau kita pernah sebut sebelum ni, sebut nama dia orang dalam sembahyang hajat kita. Yang jinak kan. Ada yang jinak dah cuma tak mengucap lagi kan.
minta, ya Allah buka hati supaya sipulan-sipulan ni dapat hidayah. Doa lah usaha paling ringan sangat. Ya. Okey, sebenarnya kalau kita tengok sunnah Nabi ketika Nabi di Madinah. Madinah maksudnya Nabi pemimpin kan? Nabi jadi pemimpin di Madinah tahun ke-6 Hijriah. Apa Nabi buat? Nabi tulis surat. Surat kepada ketua-ketua negara Rom, Parsi, Yamamah, Bahrain, Syam. Surat tu ajak dia orang masuk Islam. Mana tugas pemimpin? Tugas pemimpin. Kita yang bawah-bawah ni apalah sangat kan? Cuma kita buatlah ikut lapangan kita, kemampuan kita. Tapi sebenarnya sunnah Nabi, Nabi menulis surat kepada Raja Rom, Raja Parsi tu. Itu empire besar. Sampai dikoyak-koyak lah surat Nabi tu kan kalau kita baca sejarah antara. Mana pemimpin bukan sekadar mengadakan hubungan dua hala ekonomi. Kan? Tugas paling penting itulah memang menyeru manusia kepada Islam. Kalau kita hari ni institusi jabatan agama, mufti, yadim ke apa saja, mainkanlah peranan. Dan perlu diberi peruntukan yang paling banyak untuk kerja dakwah. Kerja-kerja dakwah ni, turunkan duit, peruntukan. Buat. Ya. Jangan disekat pula, jangan dihalang pula, jangan wujudkan suasana Islamfobia pula. Ataupun macam tadilah, terlajak rahmat. Terlampau terlajak rahmat, sudah hanya dipijak-pijak. Ayatnya itulah wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, tu betul kan? Tapi tafsiran rahmat tu kita pernah sebut apa maksud rahmat? Wa ma arsalna tu apa maksud dia? Rahmat pertama, orang bukan Islam masuk Islam. Itulah sebesar-besar rahmat. Rahmat kedua, orang bukan Islam dia tak masuk Islam tapi dia hormat Islam. Itu rahmat. Wa ma arsalna, tidak kami utuskan engkau melainkan membawa rahmat kan. Okey, baik. Alhamdulillah setakat itu untuk perkongsian kita. InsyaAllah nanti kita akan sambunglah masuk balik surah Al-Imran. Al-Imran tu kat mana ya? Sambungannya saya pun dah berbulan-bulan kita tertangguh. Muka surat ke ayat? Muka surat 58. Oh, kita akan sambung muka surat 58. Atas sekali dah. Ayat 64. 64 apa tu? Kuliah ya? Kuliah Ahlul Kitab. Betul tu, rasa tak silap macam tu. Betul ya? Okey, insya-Allah. Lah bulan 5. Oh tu. Raya pun hari tu kan? Raya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu. Mudah-mudahan dengan siraman ayat-ayat Al-Quran menyuburkan hati kita, menjinakkan nafsu kita, menjadikan sebagai panduan. Dan paling penting Nabi tadi itulah. Kita tengok bagaimana ayat-ayat yang Allah tujukan kepada baginda Nabi SAW. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Mohon maaf juga di atas ketidakhadiran dalam kuliah-kuliah sebelum ini. Ada rezeki kita akan jumpa pada kelas yang mendatang. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, jadi masih.